tahajud. Tahajud berasal daripada bahasa Arab dengan tafsiran berjaga, iaitu bangun ketika waktu sahur atau malam. Walaupun begitu, menurut Al-Jauhari, mereka juga menggunakan perkataan tahajud ketika berjaga malam ataupun apabila tidur, di mana kedua-duanya adalah berlawanan. Dari segi istilah pula, solat sunat tahajud adalah solat yang dilakukan pada waktu malam selepas isyak, setelah bangun daripada tidur, atau digelar juga sebagai qiyamul lail. Solat sunat tahajud amat penting dan digalakkan dalam kehidupan umat Islam, sehingga membuatkan Al-Bukhari memasukkan satu bab khas tahajud dalam kitabnya, iaitu Kitab Al-Sahih. Okey, hukum solat sunat tahajud. Hukum solat sunat tahajud ini adalah sunat muakkad, iaitu amalan sunat yang sangat digalakkan dan dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan solat tahajud walaupun hanya satu malam, dan begitu juga dengan para sahabat. Baginda Rasulullah SAW bersabda bahawa solat yang paling utama selepas solat fardu adalah solat malam, iaitu solat tahajud. Hadis riwayat Muslim. Solat sunat tahajud ini lebih afdal dilakukan pada waktu tengah malam, atau lebih tepatnya selepas jam 12 tengah malam, iaitu selepas waktu isyak sehingga terbit fajar. Sebaik-baiknya 1/3 malam. Setelah berlalunya 2/3 malam, iaitu sekitar jam 3 pagi sehinggalah menginjak waktu subuh. Ketika ini, waktu sangat sunyi dan sepi, sesuai untuk beribadah kepada Allah dengan lebih khusyuk. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Wahai orang yang berselimut, bangunlah sembahyang tahajud pada waktu malam, selain dari sedikit masa yang tidak dapat untuk berehat, iaitu separuh daripada malam, atau kurangkan sedikit daripada separuh itu, atau lebih daripada 1/2 itu, dan bacalah Al-Quran dengan perlahan-lahan." Surah Al-Muzammil ayat 1-4. Okey, bilangan rakaat solat sunat tahajud. Solat sunat tahajud tidak ada ketetapan dalam jumlah rakaatnya. Boleh dilakukan sekurang-kurangnya dengan 2 rakaat dan sebaik-baiknya diakhiri dengan solat witir. Pada paling afdal adalah didirikan sebanyak 11 rakaat seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Daripada Abi Salamah bin Abdul Rahman bahawa dia bertanya kepada Aisyah, bagaimanakah solat Rasulullah di malam Ramadan? Maka berkatalah Aisyah, baginda tidak menambah lebih daripada 11 rakaat, sama ada di bulan Ramadan ataupun di bulan lain. Hadis riwayat Bukhari. Okey, cara mengerjakan solat sunat tahajud adalah seperti berikut. Yang pertama adalah niat ketika takbiratul ihram, iaitu usolli sunatan tahajud rakataini lillahi ta'ala, yang bermaksud aku bersolat sunat tahajud 2 rakaat semata-mata kerana Allah Ta'ala. Okey, yang kedua, rakaat pertama membaca surah Al-Fatihah dan surah Al-Kafirun. Yang ketiga, rakaat kedua membaca Al-Fatihah dan diikuti dengan surah Al-Ikhlas. Sekiranya tidak menghafal surah-surah yang digalakkan ini, bacalah mana-mana surah yang diketahui dan dihafal. Yang keempat, sewaktu mendirikan solat, sangat digalakkan untuk bertasbih dan beristighfar ketika sujud. Yang terakhir, tamatkan solat dengan memberi salam dan diikuti dengan doa solat tahajud. Okey, berikut adalah doa solat sunat tahajud, iaitu, Ya Allah, bagimu segala pujian, Kaulah pencipta semua langit dan bumi serta segala yang terdapat di dalamnya. Bagi Engkau segala pujian, Engkaulah yang menerangi semua langit dan bumi dan orang-orang yang berada di dalamnya. Bagi Engkau segala pujian, Engkaulah yang benar dan janji Engkau adalah benar. Syurga dan neraka adalah benar. Semua Nabi Engkaulah adalah benar. Muhammad SAW adalah benar dan hari kiamat adalah benar. Ya Allah, kepadamulah aku serahkan diriku. Aku percaya kepada Engkau tempat aku berserah diri, dan kepada Engkau aku kembali dengan pertolongan. Dengan pertolongan Engkau aku menghadapi musuhku. Kepadaku Engkau aku berhukum.
Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku yang terdahulu dan kemudian dosa yang tersembunyi dan yang nyata dan dosa yang Engkau sahaja ketahui. Engkaulah yang dahulu dan yang akhir. Tiada Tuhan kecuali Engkau dan tiada daya upaya kecuali dengan pertolongan Engkau. Okey, di sebelah kanan saya akan selitkan doa ini dalam bahasa Arab. Cara melakukan solat sunat. Solat sunat tahajud boleh didirikan secara bersendirian juga secara berjemaah. Rasulullah SAW pernah melakukan solat tahajud secara berjemaah dan juga bersendirian. Namun jika mahu lebih khusyuk dan bersungguh, lakukanlah secara bersendirian. Allah Subhanahu Wa Taala menggalakkan umatnya untuk bangun mendirikan solat tahajud dengan menganugerahkan ganjaran yang besar. Maka beruntunglah bagi sesiapa yang mampu terjaga, berwuduk lalu berqiyamul lail ketika kebanyakan orang lain lena enak diulik mimpi yang indah. Daripada Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, apabila berlalu setengah malam atau 2/3 malam, turunlah Allah yang maha tinggi ke langit dunia seraya berfirman, adakah sesiapa yang meminta untuk diberi? Aku memperkenankan permintaannya. Adakah sesiapa yang berdoa untuk dimakbulkan? Aku akan mengkabulkan doanya. Adakah sesiapa yang beristighfar untuk diberi ampun kepadanya? Aku akan mengampunkannya sehinggalah terbit fajar. Hadis riwayat Muslim. Seperti yang dinyatakan di dalam Al-Quran dan hadis, sesiapa yang bangun mengerjakan solat tahajud akan dianugerahkan banyak keistimewaan. Antaranya iaitu ditempatkan di tempat terpuji di akhirat. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, dan bangunlah pada sebahagian daripada waktu malam serta kerjakanlah solat tahajud padanya sebagai solat tambahan bagimu. Semoga Tuhanmu membangkitkan kamu dan menempatkanmu pada hari akhirat di tempat yang terpuji. Surah Al-Isra ayat 79. Seterusnya, fadilatnya dapat masuk ke syurga tanpa hisap. Rasulullah SAW bersabda, seluruh manusia akan dihimpunkan di satu kawasan pada hari kiamat. Lalu kedengaran satu suara yang menyeru, siapakah di dunia yang telah meninggalkan tempat-tempat tidur mereka untuk qiyamul lail? Lalu sekumpulan kecil orang yang bangun malam itu masuk ke syurga tanpa dihisap. Selepas itu barulah diperintahkan oleh Allah SWT untuk dilakukan hisap kepada semua manusia. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Seterusnya, diampunkan segala dosa dan kifarah. Rasulullah SAW pernah bersabda, hendaklah kamu berqiyamul lail kerana ia merupakan perjalanan orang yang soleh sebelum kamu. Qiyamul lail mendekatkan kamu kepada Tuhanmu dengan mengampunkan segala dosa dan kifarah di atas dosa-dosa. Ia juga dapat mencegah penyakit daripada bulan. Hadis riwayat Al-Tirmizi. Seterusnya, diampunkan segala dosa dan kifarah. Rasulullah SAW pernah bersabda, hendaklah kamu berqiyamul lail kerana ia merupakan perjalanan orang yang soleh sebelum kamu. Qiyamul lail mendekatkan kamu kepada Tuhanmu dengan mengampunkan segala dosa dan kifarah di atas dosa-dosa. Ia juga dapat mencegah penyakit daripada bulan. Hadis riwayat Al-Tirmizi. Selain itu, kelebihan solat sunat tahajud adalah dijauhkan daripada segala penyakit. Daripada Salman Al-Farisi menceritakan bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda, kerjakanlah solat malam itu kerana adalah kebiasaan orang solihin sebelum kamu. Juga ia adalah suatu jalan untuk mendekatkan dirimu kepada Tuhan. Juga sebagai penembus segala amalan buruk, pencegah daripada amalan dosa dan dapat menghalangi penyakit. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Ia juga dapat diperkenankan permintaan yang baik. Sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya pada malam terdapat satu waktu, tiadalah hamba Muslim yang membetuli dengan doa meminta kebaikan kepada Allah kecuali dikurniakan kepadanya yang demikian itu setiap malam. Hadis riwayat Ahmad. Selain itu, seseorang yang melazimi solat tahajud juga akan mendapat kebaikan lain. Yang pertama adalah mendapat pengawasan Allah SWT dan terlihat ketaatan pada wajahnya. Yang kedua dikasihi oleh ahli ibadat dan orang mukmin. Yang ketiga, kata-katanya menjadi hikmah dan kebijaksanaan. Dan yang keempat adalah dikurniakan kekuatan serta rezeki. Kurniaan di akhirat pula adalah dibangkitkan daripada kubur dengan wajah cerah serta berseri-seri. Dipermudahkan hisab dan melalui siratul mustaqim dengan cepat seperti kilat. Dia juga akan menerima buku catatan dari tangan kanan.
Akhir sekali, solat sunat tahajud adalah tawaran yang sangat berharga yang Allah SWT telah berikan untuk kita mendekatkan diri kepadanya. Andai kelebihan itu ditinggalkan saja, ia amatlah merugikan. Pada awalnya, pastilah sukar untuk bangun di tengah malam dan bertahajud. Namun, berusahalah untuk cuba bangun dan melaziminya. Boleh dicuba amalan berwuduk sebelum tidur dan berazam bersungguh-sungguh untuk bangun berqiyamul lail. Selain membantu untuk bertahajud, ia juga perbuatan berpahala, insya-Allah. Semoga kita tergolong dalam golongan yang mendapat keistimewaan bagi mereka yang berqiyamul lail. Amin ya rabbal alamin.